வணக்கம். இது அலை ஒலி செய்தி ஊடகம். மக்களுக்கான ஆன்மீக தகவல்கள். பினாங்கு மாநில அருள்மிகு ஸ்ரீ தண்டாயுதபாணி ஆலயத்தின் தைப்பூச திருவிழா மிக பிரமாண்டமாக நடைபெற்றது. 2023ஆம் ஆண்டுக்கான 237வது பினாங்கு மாநில தைப்பூச திருவிழா பினாங்கு இந்து அறப்பணி வாரியம் மற்றும் அருள்மிகு பால தண்டாயுதபாணி ஆலய நிர்வாகம் இணை ஏற்பாட்டில் பினாங்கு மாநிலமே களை கட்டியது. மாநில தைப்பூச திருவிழாவில் பினாங்கு மாநில முதலமைச்சர் சாவ் கன்யாவ், மாநில துணை முதலமைச்சர் பேராசிரியர் ராமசாமி, ஜனநாயக செயல் கட்சியினுடைய மூத்த ஆலோசகர் லீம் கிட்சியாங், மேலும் பல துணை அமைச்சர்கள் கலந்து சிறப்பித்தார்கள். In Penang, yeah? This year is quite special because Thaipusam celebration took a break for the 2021 and 2022. You know why? It's due to COVID pandemic. But this year, Thaipusam is celebrated back in grand scale without much restrictions. And I would like to record our heartfelt thanks to Yang Amat Berhormat Tuan Chow, the Chief Minister, for allowing this to happen. And I would also like to thank the Hindu Endowment Board under the chairmanship of Professor P. Ramasamy for giving us so much of support during the preparation that all this possible, made all this possible. Yeah. Okay. As tradition, the golden chariot bearing golden spear or the Tanga Veil started journey on the 4th, that was yesterday, at 6 a.m. from Queen Street, Mariamman Temple, went through more than 12 hours of journey and arrived in this ground this morning at 2:30, which is, in fact, we were informed by the police that we should bring the worked very hard, yeah, very hard, and volunteers who worked doubly hard to make this Thaipusam celebration a great success. Our work actually is not started just yesterday or 2 days back. It started 3 months back, and I would like to take the opportunity to thank the organizations such as the Majlis Perbandaran Pulau Pinang, Majlis Bandaraya Pulau Pinang now, whereby their staffs were really very helpful to us. PDRN, who spent almost like 1,500 personnel. You can see them all over the road, manning the streets, manning the crowd, manning the chariot, and we really register our sincere thanks to them. And of course, Raila, TNB, who supported us very well as previous years. Telecoms, health service. Yeah, health service this year we do get a support from the Hospital Besar with their emergency unit been placed here with their ambulance, and it was really useful because there are a couple of, not to say couple, maybe probably about 5 or 6 serious cases being transferred to the GH. Fire department and all the enforcement bodies that have given us a great cooperation. Yang Thaipusam pada tahun ini, selama 2 tahun kita tidak boleh bergerak oleh kerana COVID pandemic. Dan pada tahun ini, itu bulan Thai dalam kalender Tamil ini kita adakan, dan saya rasa kita boleh menyaksikan begitu ramai penganut yang datang ke Thaipusam Pulau Pinang. Merupakan salah satu tempat Thaipusam yang terkenal selain daripada Batu Caves di Selangor. Jadi dalam 2 tahun ini kita telah merekakan beberapa projek yang kita mau adakan di kawasan ini. Salah satu projek adalah rail car daripada sini ke atas, sebab
oleh kerana warga tua mengalami masalah jalan, jalan apa itu 500 ini itu apa dikatakan tangga. So kita memang saya rasa saudara Kuala Raja telah mengadakan satu perbincangan dengan sebuah syarikat supaya kita mengadakan rail car ini apa ni kerja train ataupun satu sistem pengangkutan yang boleh membawa khususnya warga tua daripada Pengkalan ini ke atas. So ini perbincangan masih dilakukan. Lagi satu projek yang kita cadang adalah kita buat jalan lebih secara rasmi daripada di kawasan ini ke atas. Sekarang kita ada jalan, tapi jalan itu bukan jalan rasmi dan kita tidak benarkan ramai gunakan kenderaan sebab oleh kerana kita telah mengalami satu kemalangan mungkin 6-7 tahun dahulu ada seorang meninggal dunia. So jadi itu jalan ini jalan bukan rasmi, it's a private road. Kita tidak benarkan ramai yang gunakan itu. Kalau kita bincang sama syarikat itu dan saya sudah tulis juga kepada MBBP supaya kita adakan jalan. Saya ingat syarikat itu mau adakan jalan untuk mereka. Di samping itu kita mengadakan satu jalan boleh digunakan secara rasmi oleh penganut di tempat ini. Dan I think ketiga projek adalah telah disebutkan oleh P. Kuala Raja adalah multi-purpose hall. Ini pun saya rasa masih dalam perbincangan. Dan lagi satu, ini saya rasa saya membagi kredit pada Kaliapan yang di mana Lembaga Wakaf Hindu telah memberi dana sebanyak lebih 300,000 untuk membina satu rumah mayat, dan juga ada projek-projek yang kecil saya rasa yang boleh dilaksanakan Lembaga Wakaf Hindu dengan bantuan kerajaan negeri dan juga agensi-agensi yang lain. So jadi inilah perlu dilaporkan dan orang awam mesti tahu sebab pengurusan kuil ini, pengurusan Thaipusam ini bukanlah perkara yang mudah. Ini memerlukan dana yang besar. Tanpa dana kita tidak boleh menguruskan. Sebab itu kadang-kadang kita mau naikkan harga itu ritual sembahyang dan sebagainya, ramai orang ini marah sama kita. Mana boleh meningkatkan? Tapi orang India ini semua dia marah, tapi dia boleh beli tiket mahal-mahal, pergi tengok apa tu movie stars, itu semua boleh belanja. Tapi bila ini mau belanja untuk sembahyang, ritual dan sebagainya, mereka bising lah. So tapi tanpa bantuan, tanpa dana, saya rasa Lembaga Wakaf Hindu walaupun dapat dana daripada kerajaan negeri dan walaupun dapat daripada sewa dan sebagainya, kita perlukan dana untuk menguruskan bukan saja tempat ini 13 kuil Hindu di negeri ini. So jadi ini bukanlah perkara yang mudah. Saya minta bahawa masyarakat awam perlu faham bahawa pengurusan ini bukanlah satu yang mudah dilakukan. Let me say a few words in Tamil and then maybe say a few words in English and then I say a few words in Tamil. I think this is a very important. Thaipusam is a very famous festival. கோணத்தில் பார்க்கலாம், இது ஒரு திருவிழா, இது ஒரு அர்ப்பணிப்பு. அதாவது நம்ம முருகன் கடவுளுக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அர்ப்பணிப்பு அப்படின்லாம் பார்க்கலாம். ஆனால் நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா தைப்பூசத்தை இது ஒரு நம்மளோட அடிப்படை உரிமையை எடுத்துக்காட்டுது இந்த நாட்டில். பேசிக் ரைட்ஸ் ஆஃப் ஹிந்துஸ். அதனால் தைப்பூசம் என்றால் நமக்கெல்லாம் இந்த மலேசியா நாட்டில் இப்படிப்பட்ட ஒரு திருவிழாவை எந்த ஒரு சிக்கல் இல்லாமல் நம்ம கொண்டாடுறோம் அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் நம்ம இந்த நாட்டில் நாம் இந்தியர்கள், தமிழர்கள் இந்த கலாச்சாரத்தை நாம் நிலைநாட்டணும். இந்த கலாச்சாரத்தை மற்றவங்களுக்கு தெரியணும்.
இது நாங்கள்லாம் மலேசியர்கள், அதுக்கு பிற்பாடு நம்மெல்லாம் தமிழர்கள், இந்தியர்கள் என்று நாம் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் என்று தான் நினைக்கின்றேன். அதனால் தைப்பூசம் என்றால் நேற்று தான் ஒரு சின்ன கட்டுரை எழுதினேன். வாட் இஸ் த டீப் மீனிங் ஆஃப் தைப்பூசம் அப்படின்ட்டு. அது சில பத்திரிகையிலேருந்து வெளியிட்டாங்க. அது சில பேர் கூட கொஞ்சம் கோச்சிட்டாங்க என் மேலே. அது பரவாயில்ல. ஆனால் இதுதான் என்னோட தைப்பூசம். அதாவது இது ஒரு பல ஆண்டுகளாக இந்த தைப்பூசம் அப்படின்னு முருகன் கடவுளோட வழிபாடை, முருகன் கடவுளுக்கு வந்து இது ஒரு அர்ப்பணிப்பு என்றால் இது ஒரு பல ஆண்டுகளாக, இதே நான் ஒரு 2000-3000 ஆண்டுகளாக ஆரம்ப திராவிடர்கள், தமிழர்கள் ஆரம்ப கடவுள் சிவன், முருகன், இந்த வழிபாடு தான் இன்றைக்கு தைப்பூசம் அப்படின்ட்டு நம்ம பேசக்கூடிய நமக்கு அந்த வாய்ப்பு. அதனால் எனக்கெல்லாம் வந்து எனக்கு அதிகமான உடன்பாடு. நான் சில நேரத்தில் சொல்லிடுவேன், நான் ஒரு முருகன் பக்தன் அப்படின்ட்டு. இதனால் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய தமிழ் கடவுள், மிகப்பெரிய நம்மளுக்கு வழிகாட்டி, நம்ம அடையாளத்தை வந்து நிலைநாட்டும் இந்த முருகன் கடவுள் நம்ம வந்து நேசிக்கிறோம், நம்ம வணங்குகிறோம், காவடி எடுக்கிறோம், பலவிதமான அர்ப்பணிப்பெல்லாம் நம்ம வந்து கொண்டு வரோம். Perikutan pandemik COVID-19, hari ini kita semua berpeluang untuk kembali berkumpul bagi menyaksikan semula penganjuran acara tradisi yang begitu meriah dan penuh bermakna ini. Dan perayaan ini sudah masuk tahun yang ke-236 tahun. Ini bukan satu pencapaian yang sederhana, tetapi ini satu pencapaian yang luar biasa bagi satu acara yang disokong oleh komuniti sehingga dapat diwarisi oleh generasi-generasi sekarang dan akan juga diwarisi oleh generasi-generasi yang seterusnya. Dan tahun ini sambutan adalah amat meriah sekali. Setelah 2 tahun kita tidak dapat mengadakan secara besar-besaran dan susah untuk menganggarkan berapa orang sudah hadir sepanjang perayaan ini, mulai dari beberapa hari sebelum ini sehingga beberapa hari selepas ini. Saya rasa pihak polis menganggarkan 1.5 juta orang telah menghadiri sambutan ini di negeri Pulau Pinang. Dan mungkin kebanyakan pun datang daripada luar negeri Pulau Pinang. Dan kita memang mengalu-alukan semua ke pesta Taipusan di negeri Pulau Pinang ini. Dan negeri Pulau Pinang dibanjiri dengan penganut dan pelancong di mana mereka dapat merasakan bahang perayaan ini secara fizikal dan mereka dapat melaksanakan dan menunaikan aktiviti keagamaan termasuk menunaikan nazar. Saya dengar oleh kerana pandemik, orang yang sudah buat nazar sebelum ini tidak sabar-sabar mau menunaikan, tetapi kerana SOP mereka perlu tunggu. Dan mungkin tahun ini satu peluang untuk mereka menunaikan apa yang mereka janjikan sebelum ini. Kemeriahan ini menjadi berganda apabila sambutan Cap Gome turut disambut pada hari ini. Dan hari ini saya rasa tuan-tuan puan-puan menerima mesej Tai Gome, Cap Pusan dan sebagainya. Sebab dua perayaan berlaku pada hari yang
sama, dan ini adalah keunikan di negara kita ini. Saya sedia ambil maklum apa yang diucapkan oleh pengerusi dan juga yang berhormat Profesor tentang rancangan yang akan dilaksanakan oleh kuil ini demi memperkasakan dan menambah baikkan kemudahan di kuil ini, kerana kuil ini memainkan fungsi yang penting bagi menjadi satu tempat yang dapat kita gembelingkan penganut-penganut Hindu, bukan sahaja penganut-penganut tetapi masyarakat umum, demi melangsungkan selain dari kewajipan agama tetapi juga melaksanakan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan masyarakat India di ini, seperti aktiviti budaya, sosial, pendidikan, kebajikan dan lain-lain. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, saya akan memendekkan ucapan ini sebab saya tahu bahawa Lembaga Wakaf Hindu Negeri Pulau Pinang bersama dengan pertubuhan kuil-kuil agama Hindu di Negeri Pulau Pinang memainkan peranan dan fungsi yang begitu baik, dan pihak kerajaan negeri sentiasa berikhtiar untuk berkolaborasi dengan lembaga, dengan pertubuhan kuil masing-masing supaya pembangunan agama Hindu di Negeri Pulau Pinang ini akan dalam satu trajektori yang baik, yang dapat menyumbang kepada suasana harmonis, toleransi dan juga satu padu di Negeri Pulau Pinang ini. Jadi dengan itu, sekian, terima kasih dan selamat menyambut Hari Thaipusam. RM200,000 kepada kuil bagi sambutan Thaipusam pada tahun ini. Saya tak mau sebut sebab sebelum sebut, Datuk Seri Sewaya pun sudah ada permintaan yang baharu. Kita semua mengalalukan selamat Thaipusam, dan kita percaya dalam satu masyarakat dan majmuk rural society. Kita mau tunjuk kepada dunia, bukan sahaja dalam Malaysia, bahawa kita boleh berbagai agama, kaum, bahasa dan budaya boleh duduk dan bersama masing-masing. Tetapi bukan sahaja kita ada national holiday semacam Chinese New Year, Aidilfitri, Hari Raya Aidilfitri, Deepavali, Christmas, Vesak, Hari Keamatan dan Hari Gawai. Tetapi bukan sahaja kita tolerate, kita mau celebrate. Kita mau celebrate oleh kerana ini menunjuk bahawa kita terima satu masyarakat berbilang kaum, berbilang bahasa, berbilang agama dan berbilang budaya. Dan ini mustahak. Dan kita mau malu-alukan tahun baru ini dengan harapan negara kita boleh berjaya menjadi satu world class nation. Dan kalau kita mau menjadi first class world class nation, kita boleh menunjuk dunia, bukan sahaja dalam negara, menunjuk dunia bagaimana kita boleh hidup dengan baik
dengan maju dengan berdaya. Sekian, terima kasih. 150க்கும் மேற்பட்ட தண்ணீர் பந்தல்களில் ஒவ்வொரு பந்தலாக சென்று பேராசிரியர் ராமசாமி தைப்பூச திருவிழா ஏற்பாடுகளை கவனித்தார். உள்ளூர் சுற்றுப்பயணிகள், வெளியூர் சுற்றுப்பயணிகள், பக்தர்கள், பொதுமக்கள் என்று 5 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் பினாங்கு மாநில தைப்பூச திருவிழாவில் திரண்டனர். தைப்பூசத்திற்கு முதல் நாள் தங்க ரதம், தைப்பூசத்திற்கு மறுநாள் தங்க ரதம் மீண்டும் புறப்பட்டு குயின் ஸ்ட்ரீட்டில் உள்ள ஸ்ரீ மகா மாரியம்மன் ஆலயம் வந்து அடைந்தது. இந்த ஆண்டு தைப்பூச திருவிழாவில் தங்கம், வெள்ளி ரத ஊர்வலங்கள் மிக பிரம்மாண்டமாக அமைந்தன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 2 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நடைபெற்ற பினாங்கு மாநில தைப்பூச திருவிழா அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆன்மீக செய்திகளை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள அலையொலி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். அதே வேளையில் பெல் பட்டனை அழுத்திக் கொள்ளுங்கள். அன்றாட செய்திகளுக்கு அலையொலி அகப்பக்கத்தை நீங்கள் நடலாம். அலை ஒளி மக்களுக்கான மகத்தான செய்திகளை தரும் வலைத்தளம்.